Alright. So dalam bisnes ada 4 perkara yang penting untuk kita ketahui. Dalam bukan bisnes lah, dalam kita nak start bisnes kat Instagram, bisnes kat online. Dia sebenarnya banyak lagi tapi 4 benda ni yang saya boleh simpulkan. Yang pertama, korang semua kena tahu info produk dulu. Kena tahu dulu barang apa korang nak jual kan. Korang nak jual barang apa ni? USP ni apa? Kelebihan ni apa? Apa bahan-bahan dia ataupun contoh buat makanan kan. Cuba komen sikit korang buat bisnes apa sekarang? Cuba komen sikit buat bisnes apa kat dalam tu. Kalau makanan kena tahu makanan ni makanan yang macam mana, packaging dia macam mana. Barulah kita boleh tahu makanan. Ada kek kan. Kek yang macam mana yang customer suka kan. Ada orang nak masuk, boleh approve. Okey, kejap Alright. Okay, Ijmal, nanti apa-apa bagi tahu je Ijmal. Mau nak masuk ke? Ijmal jadi PA ni. Macam. Okay, so dia yang cake and pastry. Cuba komen lagi, bisnes apa yang korang dah buat ataupun nak buat sebelum sekarang ni. Cuba komen sikit. So contoh kalau kek, kena tahu juga kek apa bahan-bahan dia. Sebab apa? Bahan-bahan kek semualah kita nak cari USP dekat dalam produk kita. USP tu apa? USP tu ialah Unique Selling Proposition ataupun Unique Selling Point. Dalam kek tu kita nak cari apa uniknya kek tu. Tulis terus kan, Unique Selling Point. Yes. So kalau tudung, ada yang jual tudung, ada yang jual baju. So tudung tu kena tahu apa uniknya tudung ni berbanding dengan tudung yang lain. Apa beza tudung aku dengan 100,000 tudung kat luar yang lain? Adakah packagingnya ke? Ataupun price-nya, harga dia ke? Offer dia ke? Bahan dia ke? Tudung kalis air ke? Tudung kalis api ke? So kena tahu apa unique selling point. So saya tahu semua orang akan nampak lah apa unik dia produk dia. Sebab benda ni senang je untuk kita tengok. Kalau kita contohnya jual cake and pastry, unik dia dekat kesedapan, dekat rasa dia tu. So kalau orang ni buat, kenapa walaupun sama je contoh brownies kan, walaupun sama je brownies, tapi kenapa brownies ini laju je? Mungkin sebab brownies ni sedap. Orang beli nak lagi beli, dah beli nak lagi beli, dah beli nak lagi beli sebab dia punya brownies dia sedap. So orang semua dah nampak apa yang sedap dekat dalam bisnes korang, apa yang unik kat dalam bisnes korang. Tudung, kalau tudung tu sama, kena cari tudung ni apa offer yang special kita boleh bagi. Contohnya kalau orang lain jual satu tudung RM30, kita maybe boleh jual 5 tudung 100. Nampak 5 tudung 100, satu tudung jadi RM20 kan. Tapi orang akan nampak berbanding dengan satu tudung RM30, 3 tudung dah RM90. Kita akan nampak kita punya unik dekat price, dekat offer tu. So bila korang share bisnes korang, saya boleh juga sharing daripada pengalaman saya tak lama lah, dalam 7 tahun je saya berniaga. Bolehlah share pengalaman apa unik yang korang boleh cari dekat dalam bisnes korang tu. Gitu. Okay, so first sekali ialah tentang info produk. Yang kedua yang korang perlu tahu ialah tentang marketing. Marketing ni apa? Marketing ni ialah korang nak kena tahu dekat siapa korang nak menjual. Siapa customer-customer yang akan membeli nanti. Apa ayat yang nak tulis. Apa gambar yang macam mana yang nak guna. Video yang macam mana kita nak tangkap. And then macam mana kita nak sebarkan video kita tu, kita punya gambar kita tu, kita punya unik kita nak sebarkan dekat orang. So macam mana kita nak sebarkan dekat orang? Melalui, hari ni ada banyak cara. Hari ni kita akan belajar dengan cara percuma ataupun cara low cost sahaja di Instagram. Okay? So itu part yang kedua iaitu marketing. Yang ketiga ialah yang korang perlu tahu ialah sale. Macam mana korang nak reply customer, macam mana nak closing customer tu. Saya sendiri dah buat banyak dah SOP, ada 8 step closing tau. 8 step kita nak closing. Kita bukan boleh closing bagi macam tu je. Ada 8 step. And then ada 26 rule of closing. Dia ibarat kita bawa kereta, kita ada step-step nak bawa kereta kan. Mula-mula pakai tali pinggang, lepas tu kalau waktu nak belajar dulu lah kan, pakai tali pinggang, lepas tu tengok cermin kiri kanan, cermin atas.
Sekarang tak tahu lah buat lagi ke tak. So kalau baru nak start buat kereta, tu step-step dia. And then kita ada undang-undang juga, rules dia juga kan. Kalau buat kereta, ni had laju dia takat 50, 60. Lepas tu kena apa lagi undang-undang dia? Tak boleh bawa laju-laju ke apa macam-macam lah kan undang-undang dia. Macam tu juga dekat dalam closing. Cara kita nak cakap dengan customer pun ada cara dia. Apa yang kita boleh cakap, apa yang kita tak boleh cakap. Do and don't pun ada juga dia punya cara dia dekat dalam sale. Hari ni kita akan masuk benda tu sikit lagi. And yang keempat ialah kita kena ada after sales service. Kita tak boleh bila dah buat marketing, ada customer beli, lepas tu cari customer baru lagi. Oh penat. Nanti kan dah 3 tahun buat asyik cari customer baru je. Customer lama tak datang repeat order. Tak best macam tu. Kita punya cost akan jadi tinggi, kita punya untung akan jadi sikit. So after sales ni, cara-cara kita nak jaga customer tu. Cara-cara nak jaga customer bagi dia beli lagi semua kan. Okay, so yang tu 4 perkara yang korang perlu tahu sebelum nak start business. Sebelum nak start Instagram. So semua faham sekarang ni kan? Kalau faham cuba komen sikit. Faham. Kalau faham cuba komen sikit. Faham. Okay, faham. Oi, terbaik Alright. Saya suka macam ni tau kalau dalam kelas kan. Kalau dalam kelas. Saya nak korang semua ni, kalau dalam kelas, korang semua akan bercakap, reply. Tapi kat sini saya nak korang semua reply dekat group chat tu. Kalau saya cakap pagi, korang semua reply, pagi, luar biasa. Panjang pula kan. Korang boleh reply pagi juga. Kalau saya sebut pagi, korang akan reply pagi. Boleh tak? Korang reply kat dalam group. Sambil-sambil tulis tu boleh sebut contoh korang tulis pagi tu, korang sebut pagi. Sebab apa? Sebab pagi kita nak ambil semangat pagi ni. Semangat pagi ni, semangat tahajud pukul 4 pagi, 5 pagi kan. Itu semua waktu-waktu yang sangat tenang, sangat best, sangat fokus. Betul tak? Siapa yang kalau korang belajar pun korang tahulah kan, sebelum kalau study waktu subuh tu, memang masuk je semua kan. Sebab semangat pagi tu memang best. So kalau saya sebut pagi, korang reply pagi boleh? Boleh ke? Tak boleh ni? Boleh? Boleh. Okay, boleh. Okay, semua ready Kita test dulu 3, 2, 1. Pagi! Pagi. Saya duk bayang dalam kelas ni kan. Semua duk pagi. Rindulah nak buat kelas. Tapi sekarang tak boleh buat kelas, PKP. Bolehlah hilangkan kerinduan saya terhadap pagi ni kan. Baik semua, thank you. Daripada test pun dah jadi macam real lah kan. Alright. Baik. Nurul Syafiqah, Syazwani, Batrisha, Ijma, Nana, Arisha. Mantap. Alright. So kita teruskan untuk yang seterusnya. Kita ada 4 benda ni dan hari ni kita akan tekankan kepada marketing sahaja kita akan tekankan kepada marketing, yang lain kita akan go through lah sikit-sikit. So yang ni ialah target sales. Korang nak kena first kali, kalau siapa yang dah berniaga, dia kena ada target sales je. Berapa nak sales sebulan? 1,000 ke? 2,000 ke? 5,000 ke? 10,000 ke? Kena ada target. Make sure korang set target and then korang bagikan kepada daily sale. Contoh sebulan saya nak sale 10,000. So bila sebulan nak sale 10,000, korang kena bahagi kepada 30 hari. Setiap hari berapa sale yang korang nak kena ada. So daripada situ baru korang akan fokus. Hari ni contoh 10,000 sehari nak kena ada 400, 330 apa kan, 400 lah katakan. So hari ni aku nak kena fokus cari RM400. Contohnya kalau dia boleh juga buka, contohnya dia buka kedai jual tudung, buka booth join booth, ataupun buka bonet tepi jalan. Hari ni aku nak target dapat 400. So bila kita ada target sales, baru kita tahu kita nak kejar apa. Kalau tak nanti kan kita pun tak ada target kan. Aku nak buat apa niaga je lah, dapat sikit-sikit pun okey lah kan. Tak best tu. Bila buat bisnes ataupun yang baru buat bisnes, kita kena ada target. Walaupun RM1,000, RM2,000 pun kita kena ada. So kalau contoh RM1,000 sehari berapa je? Barulah kita nampak kan.
1000 bahagilah 30 hari kan. 1000 bagi 30, sehari RM33. So tengok cari, kalau contohlah tudung tu harga RM33. Sehari aku nak kena jual sehelai tudung. Macam mana aku nak jual sehelai tudung? Okay, hari ni jumpa kawan ni, belilah tudung aku. Lepas tu jumpa kawan ni, belilah. Cari 30 kawan cukuplah sebulan sale. RM1,000. Belilah RM33 kan. So bila nampak tak, bila kita ada target, baru kita tahu apa yang kita nak buat hari ni. Kalau tak nanti, hari ni nak post IG ke tak Tak payahlah, esok lah tak ada mood lah hari ni. Nak buat story ke tak Tak payahlah. Dia jadi tak nampak kan. Dia jadi tak nampak kalau tak ada sale. Okay, so yang tu tentang target sale. Yang kedua ialah tentang yang seterusnya, tentang product knowledge. Yang ni lah produk yang kita jual. Semua suplemen, ada juga produk makanan sekarang ni. Ada yang baru, tahun ni produk baru. So produk baru ni yang kita jual ialah produk makanan. Dori, rangup, nanti kita tunjuk lah. So untuk korang jual, yang ni yang saya cakap tadi. Untuk korang jual, korang kena tahu produk apa yang korang jual. Kena tahu apa unik dia. Macam mana nak tahu unik? Korang tengoklah produk tu, bandingkan dengan produk orang lain. Buat analisis berbanding dengan produk orang lain. Contohnya korang jual iPhone. Contoh jual iPhone kan. So korang kena bandingkan. Korang kena contohlah korang ni owner iPhone. Dia akan tengok dengan handphone-handphone yang lain. Yang power uniknya iPhone ni ialah orang lain jual charger, iPhone 12 dia tak jual charger. Itu dah jadi USP. Tapi jangan kita jual macam tu dekat customer. Orang ni kat customer, sebab kita belum sampai level Apple lagi kan. Cuba saya beritahu, bila kita nampak produk kita ni, kita analisis dengan orang lain, baru kita nampak apa keunikan yang kita boleh buat dekat produk ni. Yang jual makanan, unik dia confirm lah dekat rasa. Lepas tu kalau contoh, semua brownies rasa sedap. Semua kek rasa sedap. So apa yang boleh buat? Contoh korang tengok bawahnya, bahan. Contohnya kek ni daripada bahan yang halal. Ataupun harga. Kek ni harga dia berpatutan, murah. Ataupun packaging, boleh juga. Contohnya kek, packaging dia gila, kau cantik gila kan berbanding dengan kek packaging kek lain. So orang boleh beli sebab packaging. Kek semua sama, packaging kita ni nampak cantik. Warna pink dia kau terang kan. Lepas tu siap ada bentuk-bentuk, bukan bentuk kotak lah, siap ada bentuk-bentuk lagi packaging dia. Contoh contoh. Sebab baru-baru ni saya beli kek birthday anak katakan kan. So beli kek, masa nak pilih kek tu pun kita dah pilih kek anak perempuan, kek yang ada unicorn lah, apa benda macam-macam, rainbow lah kan. Kalau lelaki, kita beli kek yang ada Ultraman. So nampak tak, saya memilih sebab dia punya kek dia. Kek sponge, sedap. Uish, nak kena try ni. So saya pilih berdasarkan dia punya packaging, berdasarkan dia punya nampak design kek tu, bukan sedap ke tak. Nampak tak situ? So bila kita tahu apa USP produk kita, baru kita tahu nak jual apa. Okay. Semua faham cakap ni tentang produk? Kalau faham, cuba tulis faham. Cuba tulis faham sikit. Faham. Alright. Semua cepat faham ni kan. Kalau ada soalan, boleh terus tanya je kat situ. Nanti saya akan jawab. Okay? Alright. Yang seterusnya. Lepas dah tahu apa produk, korang kena tahu siapa yang korang nak jual. Kepada siapa sasaran pelanggan anda semua. Saya akan bagi 5 benda yang basic je ni. 5 benda basic yang korang semua nak kena tahu. Siapa customer korang. Yang pertama ialah gender. Gender. Dekat siapa yang korang nak jual? Dekat lelaki ke atau dekat perempuan? Contoh kek. Kek lagi kan? Nampak? Cuba korang tulis bisnes apa yang korang buat kan? Contoh ijmalan. Website. Macam kan? Tudung tudung. Tudung, skincare. So contoh tudung, skincare lah kan? Skincare. Saya pun ada skincare ni. Bukan skincare, supplement. Supplement vitamin C, nampak Full White ni. Yang tu ada vitamin C. Skincare tak ada lagi lah sekarang. Dulu ada. Tapi skincare ni banyak saingan, jadi saya malah nak fikir saya jual makanan. Bagi orang rasa je dia beli dah.
Okay. So education pun ada. Okay, education contohlah dalam banyak-banyak bisnes tu kau kena tahu gender. Contoh dekat skincare, siapa yang banyak membeli? Ada sekarang ni skincare yang dia khaskan untuk lelaki je. Walaupun sebenarnya perempuan boleh pakai, tapi dia punya bila dia kenal sasaran pelanggan aku jual skincare, nama dia Profix. Profix. Aku jual skincare nama Profix, nak jual kat untuk lelaki je lah. So bila nak jual untuk lelaki je, semua iklan dia akan buat tentang apa masalah yang lelaki ada. Kulit berlubang jerawat berlubang, lepas tu jerawat breakout ke, yang kulit lelaki punya masalah. So bila korang kenal customer korang, lelaki ataupun perempuan, baru korang tahu apa masalah yang ada. Beza tak masalah lelaki, contoh skincare kan, masalah kulit kan, beza tak masalah kulit lelaki dengan kulit perempuan? Kulit perempuan ni nampak ada biji sikit je, tak boleh. Tak boleh. Kalau yang jaga kan, tak boleh. Dia kena hilangkan juga. So kalau lelaki ni jerawat besar mana pun dia tak kisah lagi, sampailah dah berlubang-lubang ke, sampailah dia nak kahwin ke kan, barulah dia nak cari jalan nak hilangkan tu. So bila korang kenal gender, siapa gender customer korang yang korang nak target, baru korang tahu dekat siapa yang korang nak menjual. Barulah korang tahu nanti dekat Instagram lelaki ke perempuan yang korang nak target. So bila kita nampak satu target kita kena pilih satu. Betul, produk kita ni lelaki perempuan pun boleh guna, lelaki perempuan pun boleh makan. Tapi kita pilih satu orang yang betul-betul laparkan produk kita. Yang betul-betul laparkan produk kita. So contoh skincare ni, orang yang akan beli lelaki boleh beli, perempuan boleh beli. Tapi kenapa ramai yang buat skincare tu perempuan? Sebab perempuan kalau nampak sikit je dia dah nak hilangkan dah dia punya jerawat. So bila target perempuan, barulah dia tahu ni yang betul-betul customer yang aku nak target ni. Yang betul-betul laparkan produk aku ni. Gitu. Kalau tudung kan, tudung mestilah perempuan kan. Ada ke lelaki pakai tudung kan? Ijmal pakai. Kau Ijmal So tudung cover lah perempuan kan. Kalau education, contoh buat kelas lah, mengajar ke kan, tuition ke. Ijmal, beli untuk why? Saya macam Ijmal. Boleh lah, maksudnya boleh target tudung, kita gender dia target lelaki. Tapi kita punya marketing kita tudung untuk wife. Contohnya Telekom Siti Khadijah kan. Bukan perempuan je beli, suami yang banyak beli. Nak bagi kat bini, nak bagi dekat mak kan. Sebab apa? Dia punya tagline dia, dah lah mak dah teringin lah mak dah lama teringin Telekom Siti Khadijah ni. Bukan mak tu yang pergi beli. Dia jadi bisnes Telekom yang bagi hadiah kat orang lain. Yang tu dia punya positioning, tu macam-macam tu, itu level-level Siti Khadijah tu. So kalau kita ni, kita cari yang simple je. Tudung, perempuan. Skincare, perempuan. Education, lelaki ke, perempuan ke. Mana yang kita boleh jual dekat dia. So kalau contoh education, kelas mengajar kan, kelas tuition ataupun kelas mengajar apa-apa lah kan. Contoh saya buat kelas mengajar Instagram. Saya akan target lelaki atau saya akan target banyak lelaki. Macam ni kelas yang saya bagi free kat korang. Lepas ni saya buat kelas ni, saya akan target lelaki banyak. Sebab yang buat bisnes dekat, tapi kalau kat Instagram ni saya target perempuan banyak sebab banyak yang buat bisnes kat Instagram ni perempuan. So saya akan target lelaki, saya akan target perempuan kalau untuk Instagram ni marketing. Kalau kelas Facebook saya akan target kat lelaki sebab lelaki ni suka tekan-tekan FB ads lah apa semua kan. Gitulah. Kalau education pun sama. Kita boleh tengok kalau contoh education tu kita buat untuk tuition kanak-kanak kan. Contoh bawah darjah 6. So kalau bawah darjah 6, bukan customer kita bukan kanak-kanak tu. Customer kita siapa yang beli tu? Yang keluarkan duit tu siapa? Mak dia, ayah dia. So kita kena target lah mak ke ayah yang selalu keluarkan duit untuk education anak-anak. Kebanyakannya lah. Boleh je korang target mak yang keluarkan duit untuk anak-anak. So korang target gender woman. Maksudnya kalau korang buat IG tu, nanti saya akan ajar macam nak buat IG untuk apa, macam mana nak set up IG tu kan. Kalau korang buat IG tu, korang boleh target untuk mak-mak untuk follow IG korang. So bila mak-mak follow IG korang ni, barulah dia ada rasa nak bagi
education untuk anak-anak dia. Barulah dia akan sanggup keluarkan duit. Okay. So yang tu baru gender. Kita ada 4 lagi untuk kenali sasaran pelanggan kita. Sebab customer ni sangat penting. Customer ni sangat-sangat penting. Kita kena faham betul-betul customer. Lepas faham produk, kena faham customer. Barulah kita boleh buat marketing. Barulah kita tahu dekat siapa kita nak menjual. So sekarang ni korang faham tak tentang gender ni? Gender. Faham ke? Faham ni? Cuba tulis ni. Faham ke? Faham. Nak tanya ya? Tanya, boleh tanya. Kalau tak faham, terus tanya. Bila kita target, macam mana kita nak tackle customer? Okay. Bila kita, ni baru kita belajar teori. Teori dia untuk kita target siapa ideal customer kita. Lepas ni baru kita tengok macam mana kita nak tarik dia, macam mana kita nak closing dia, macam mana kita nak bagi dia beli. Lepas ni kita nak tengok. Sekarang ni baru gender je. Kita nak kenal dulu customer kita. Sebab hari ni saya akan ajar macam mana untuk kita buat bisnes. Kita akan buat Instagram, korang akan buat Instagram nanti, and then kita akan tarik customer tu masuk dalam Instagram. So kita nak dia follow Instagram kita. Lepas dia follow Instagram kita, kita akan buatlah tackle lah, macam-macam nak tackle kan. Cari A sampai Z, buat supaya dia boleh membeli lepas tu. So sekarang, bila kita tahu siapa sasaran pelanggan kita, baru kita tahu siapa yang kita nak target ni. Kalau tak, kita pun tak tahu siapa nak bagi follow. Kita pun suruh lah semua orang, mak, ayah, adik, adik-beradik, saudara mara, semua follow IG. Sedangkan tu bukan customer kita. So nanti bila kita buat je, follower banyak tapi kenapa tak ada orang beli itu jadi masalah dia. So untuk sasaran pelanggan ni, yang pertama ialah kau kena tahu gender. Yang kedua ialah kena tahu umur, age. Contoh kalau korang jual kek, bila korang nak kena tahulah kek tu untuk siapa. Kan? Kalau untuk orang bagi hadiah, so kena target lah orang yang kalau contohlah korang buat untuk bawah 30 kan, korang target yang nak beli ni umur 20-an. So kalau yang umur 20-an ni nak membeli kek, untuk apa dia nak beli? Bagi hadiah ke dekat dia punya pasangan ke kan, ataupun bagi buat birthday dengan kawan-kawan dia ke. So marketing korang pun akan jadi macam tu nanti. Kek birthday kawan-kawan contohnya kan. Kalau jual tudung age 20-an untuk apa? Untuk pergi mana? Pergi event ke, pergi kelas ke, pergi belajar ke kan. So kalau korang tahu, kalau korang target age umur 20-an yang nak membeli tudung korang boleh buatlah iklan lepas ni. Tudung sesuai untuk kelas online. Contoh je kan. Contoh sarung je. Lepas tu dah nampak macam dah bersiap. Contoh. So age pun penting untuk korang kenali. Yang korang punya target market korang, korang punya sasaran pelanggan korang. Yang ketiga ialah location. Location ni simple je. Korang nak kena tahu, contohlah kalau korang buat makanan kan, makanan yang tak boleh post. Contoh kek lah kan, ataupun contohnya education. Kalau sekarang education dah boleh online kan, so tak ada masalah, satu Malaysia, satu dunia pun boleh. Tapi kalau buat makanan yang tak boleh nak post, tak boleh nak hantar, korang kena target location dekat area korang je. Area korang kat mana? Dekat UM contohnya kan. So kena target kat situ je. And then yang keempat ialah interest. Interest ni apa? Interest ni ialah apa minat dia orang. Minat. Ada orang yang pakai tudung tapi dia tak minat pun nak beli tudung. Contohnya kalau orang nak pakai tudung ni, minat dia ialah dekat mana? Fashion ke kan. So kita boleh cari Instagram fashion untuk kita cari siapa target market kita. Sebab kalau tudung kita tudung yang memang fashion, orang yang fashion je lah yang nak beli tudung kita. Kalau skincare, contohnya skincare pula kan. Kita kena cari orang yang ada interest nak baiki kulit dia, ada minat nak baiki kulit dia. So kita akan cari Instagram untuk Instagram yang ada share tips-tips tentang kulit. Nanti kita akan share, saya akan share lagi. Korang kena tahu dulu siapa, apa minat customer korang. Siapa customer korang. Kalau education contohnya kelas tuition darjah 1 sampai darjah 6.
online. Contoh kan. Nak ajar apa? Sains, math contohnya. So kelas tu korang boleh tahu siapa yang akan membeli. Selalunya apa? Mak-mak kan. So mak-mak ni akan keluarkan duit nak bayar untuk kelas anak-anak dia. So mak ni umurnya berapa? Mak yang ada anak darjah 1 sampai darjah 6. Selalunya maybe umur 30-an. 30 ke 40. So korang nak kena cari mak yang umur 30-an ni dan cari yang dia minat dalam education anak-anak dia. Sebenarnya contohnya kalau dekat Instagram kau kena carilah Instagram yang ada share tips tentang education kanak-kanak. Lepas tu barulah kau boleh target untuk dia membeli. Kau boleh follow dia, target untuk dia orang follow dulu. Lepas tu barulah kau akan buat content. Nanti kita cerita. And then yang kelima ialah relationship. Relation dia orang sama ada dia single ke, dah kahwin ke ataupun macam mana lah kan. Ataupun bertunang ke, engage. Okay, so itu relation. So, saya nak bagi tugasan sikit lah. Seminit je, boleh tak? Saya nak korang semua tulis dekat dalam group chat ni kan. Tulis gender korang pula. Gender customer korang, umur customer dan the location customer dan juga interest customer. Korang rasa customer korang ni umurnya berapa? Lepas tu lelaki ke perempuan? Locationnya kat mana? Malaysia ke? Ataupun kena dekat Jitra je ke? Ataupun kena dekat UM je ke? Ataupun and next ialah interest. Siapa interest? Apa minat customer korang ni? Minat fashion ke? Ataupun minat skincare ke? Ataupun apa minat-minat dia lah. Minat ni kita boleh tengok daripada apa dia tu? Model figure apa nama saya pun tak ingat lah nama dia. Tapi daripada model orang. Contohnya ada orang contoh kalau tudung ada orang yang follow Datuk Siti Nurhaliza sebab tudung dia. So itu model dia, Datuk Siti Nurhaliza. Kalau contoh makanan, ada orang follow Khairul Amin sebab makanan dia nampak sedap-sedap tapi bukan bakery kan, makanan macam-macam. So interest dia ialah dekat Khairul Amin. Contoh. So korang tulis apa interest dan juga relationship customer korang. Tulis je apa yang korang tahu. Boleh tak? Cuba tulis kat bawah tu Saya bagi seminit je. So korang tulis. Boleh? Barulah kelas ni bermanfaat. Kalau tak nanti kita dapat je. Tapi tak tahu nak buat apa. Okay. Okay, boleh tulis dulu. Kalau ada soalan, boleh tanya terus. Cepat. Boleh ke boleh ni? Orang semua tengah tulis kot kan. Minit lagi. Kalau korang ada soalan pun tanya je terus. Kalau ada soalan tanya je terus Tanya je terus. Jangan malu-malu, jangan senyap-senyap. Nanti tak dapat. Semua tengah busy ke ni? Dengar ke tak ni? Risau ada yang sekat-sekat ke? Kan? Cuba korang update sikit. Setelah. Dengar tengah tulis. Okey, nasib baik ada. Saya pun risau kat ni kan. Okey. Cuba tulis sikit. Kalau tak tahu tu tulis je dulu. Sebab kita akan lebih banyak belajar daripada praktis.
70% korang akan faham lepas korang dah buat nanti. Sekarang ni korang faham 20%, 10% je. Faham teori, tapi bila korang dah buat baru korang akan lagi faham. Tulis. Jadi cik tak apa, saya blur. Oh tak apa, kalau blur pun tak apa. Okay. So korang tuliskan siapa target market. Siapa target market customer korang. Bukan target market. Siapa bakal customer korang semua. Contohnya korang jual apa? Jual kek tadi kan? Kek. So tanyakan, tuliskan kat sini siapa gender customer korang. Lelaki ke perempuan? Pilih satu je. Contohnya perempuan. Berapa umur customer korang? Yang selalu membeli lah, kita target yang selalu membeli. Contoh kalau korang dah biasa buat bisnes sebulan dua, mesti dah ada customer kan. Kalau dah ada customer, berapa umur dia customer target. So kita akan cari orang yang sama lepas ni. Sebab insyaAllah mungkin orang yang sama tu akan lagi membeli. Contohnya, kalau kita jual skincare, yang biasa beli kawan kita umur 25, contoh kan. So kita akan cari kawan kita yang umur 25 juga. Kawan dia yang umur 25 juga. Mungkin itu lagi tinggi kebanyakan yang tidak beli. So korang tulis dekat sini, tulis dekat chat ni, gender customer korang, age customer korang, location customer korang, minat customer korang, dan juga relation customer korang. So cuba tulis. Cepat. Kita bagi lagi 1 minit lagi. Last 1 minit lagi. Customer target. Kids around 6 to 12 years old, interest mengajar. Location Jitra. Oh, yang ni yang buat education kan? Education tu, education apa? Untuk apa? Ajar untuk sekolah rendah kan? Learning in English. Okay. So, bila learning in English, yang datang belajarnya umur 16 ke 12 tahun kan? Siapa yang membayar customer? Siapa yang bayarkan untuk anak-anak tu? Mak dia, parent kan? So, parent dia. So, target market untuk education ni ialah parent, bukan anak-anak tu. Sebab yang membayarnya parent, so itu customer kita. Jadi kita punya klien kita ialah anak-anak tu. Maksudnya budak-budak yang belajar tu, yang tu klien dia. Tapi dia tak membayar, yang membayarnya ialah parent. So customer service terhadap budak-budak tu kena hebat supaya dia nak lagi belajar. Bila dia nak belajar barulah mak dia nak bayar kan, contoh gitu. So parent, bila buat education, target market dia ialah parent. Umur berapa parent ni? Umur 30, 40 ke? Ataupun umur yang 40 ke 50 ke? And then location Jitra, betul. Lepas tu relationship dia mestilah parent dah kahwin. Tapi tak apa, itu detail sangat tu. So macam kat sini kita dah nampak kan, Batrisha dah nampak, Nur Batrisha. Customer dia ialah parent. Maybe lelaki ataupun perempuan, boleh. And then umur yang 30-an, yang ada anak 6 ke 12 tahun. Location ni dekat Jitra lah kan, sebab ajar dekat offline kan. And then dia punya interest dia ialah mengajar lah. Interest mak yang nak education untuk anak-anak dia. Tapi sebenarnya kalau mak-mak ni pun, dia memang akan, kalau siapa yang memang sayang anak dia, dia memang nak anak dia belajar English. So sesiapa yang ada anak 6 ke 12 tahun pun mesti dia akan hantar macam tu. So Batrisha dah jelas kan. Nanti Yosha akan nampak nak cari customer yang macam mana. Lepas ni Yosha akan cari IG yang
umur 30-an yang ada gambar anak umur 6 tahun, barulah kita akan target dia untuk dia, and location ni dekat Jitra. Barulah kita akan target dia untuk dia membeli dekat kita punya, dekat Baca punya kedai, ataupun dekat education center tu. Alright, okay. So boleh kita teruskan tak? Kita pergi dekat yang seterusnya ni, marketing funnel. Kalau boleh cuba tulis. Boleh. Boleh kita teruskan tak? Boleh kita teruskan? Boleh. Okay, boleh Cantik. Alright. So, yang seterusnya ialah funnel. Nampak macam detail kan marketing funnel Instagram. Tapi benda ni simple je. Dalam Instagram marketing, apa yang saya akan ajar hari ni ialah cara-cara kita nak membina bisnes dekat Instagram dengan lebih sustainable. Yang boleh tahan lama punya. Bukan sekadar nak buat awal lepas tu customer tak ada. Tak. Yang ni boleh tahan lama punya dekat Instagram. So, apa yang kita akan buat kat Instagram ialah bila korang create satu Instagram, korang dah ada Instagram education korang kan, korang akan target customer. First kali step ialah get. Get customer dulu. Get customer korang untuk follow Instagram. Kena tarik orang untuk follow Instagram. Tarik, follow Instagram. Lepas dah get. Lepas get kita ada keep. Lepas dah tarik orang kita ada keep. Keep ni maksudnya kita nak kena make sure orang yang follow tu kita akan feed dia. Kita akan bagi dia makan dengan konten-konten kita. Kita akan share contohnya testimoni. Bila dah follow kita akan share testimoni. Contoh buat education anaknya berapa result anak dia dapat kan. Contohnya buat satu video yang anak dia dah boleh speaking. So yang tu kita akan buat posting. Tapi make sure sebelum buat posting tu tarik orang masuk dulu Instagram. Kalau tak nanti buat posting tapi tak ada follower buat apa kan. So buat dulu orang masuk kat dalam Instagram and barulah kita keep. Keep orang kita akan bagi konten kat dalam tu. So dalam konten tu dia ada 4 peringkat. Ada 4 peringkat iaitu AIDA. Nanti kita akan pergi lagi detail. So AIDA ni basically ialah funnel marketing tu. AIDA ni first kali dekat dalam Instagram kita akan buat tarik attention dia dulu. Sebelum kita nak jual, sebelum nak bagi testimoni kita tarik attention dia dulu. Contohnya nak tak anak-anak pandai cakap English. Contohnya kan. So buat satu video yang ada anak-anak ni baru umur 5 tahun pula. Baru umur darjah 5 ke 8 tahun ke, dia dah boleh cakap English dengan fluent dia. Kan? Dia dah boleh cakap English dengan lancar. So orang parent yang best ni dia akan dapat attention tu tau. Dia akan tengok, uish macam best ni. So mula-mula tarik attention dulu. Lepas dah tarik attention, barulah kita build dia punya interest. Lepas dah build interest, baru kita akan bagi desire and then dia akan buat action. Contoh paling simple sekali, lepas dah tengok video anak-anak tu cakap, esoknya tu pula kita share. Sebenarnya 6 minggu je dia dah boleh speaking macam ni contohnya kan. Ataupun 6 bulan je dia dah boleh speaking macam ni. So dia nampak macam best je. Sekejap je. And then kita letak desire. Desire ni selalunya offer. Kalau nak ajar ni pun sebulan berapa puluh ringgit je yurannya. Lepas tu letak testimoni lagi. Nanti lama-lama dia akan suka, dia akan membeli. Dia akan bayarlah untuk kelas tu. So itu dekat dalam fasa keep. And then lepas kita dah ada customer yang banyak kat dalam follower kita dah banyak, barulah kita akan buat fasa grow. Fasa grow ni ialah fasa di mana kita akan growkan customer tu. Daripada customer ni dia akan cari customer lain. Kita akan buat kontes. Ini kita tak belajar hari ni. Kita akan buat kontes, kita akan buat giveaway. Yang tu memang besar. Selalunya kan bila saya buat benda ni, daripada get tu je, get keep, kita akan belajar ni untuk get customer and then keep customer. Daripada situ pun dah boleh buat 30,000, 50,000. Ada yang saya punya klien dia dah buat 100,000 sebulan tau daripada Instagram. Itu baru guna get dengan keep tu je. So dia guna funnel, konsep funnel macam ni.
Setakat 50,000 boleh sangatlah buat tu, insya-Allah kan. Kena cabar diri buat 30,000 sebulan. And then ada kawan saya juga, dia dah buat 500,000, 600,000 bila dia guna Fasa Grow. Besarlah benda ni, besar. So apa yang saya nak sampaikan adalah kita boleh buat. Kita semua boleh buat. Nak buat 10,000 sebulan pun boleh. Yang penting get, keep, grow. Tarik customer dulu, keep customer, and then baru kita grow customer. Pasal pertama yang paling penting ialah get dulu. Dapatkan orang untuk follow dulu. Lepas dah follow, baru kita akan ajar konten. Kita akan bagi konten kat dia. Alright. So yang tu yang kita akan belajar hari ni ialah macam mana kita nak tarik orang ke dalam kedai kita. Instagram ni ialah kedai kita. Nak tarik orang dalam kedai kita. Dalam kedai tu pula saya akan share macam mana kita nak bagi dia membeli dah masuk kedai. Sebab tak semua orang masuk kedai dia membeli. Ada orang yang masuk 7-Eleven nak ambil aircon je. 10 orang masuk, 7 orang keluar, 3 orang je beli. Contoh ada. So bukan semua orang masuk tu dia akan membeli. Okay? Kita akan target orang yang membeli sahaja. Nanti saya akan share. So, yang seterusnya ialah elemen profile dulu. Semua faham cakap ni? Faham ke faham ni? Faham, alright. Cun. Okay. So, elemen kedua yang paling penting ialah elemen kedua pula. Next ialah tentang private ataupun public account dekat Instagram. Alright. Untuk secara simple je, saya akan suggest semua orang yang baru nak start ni untuk buat private account dulu. Sebab kita nak orang masuk, follow dekat dalam kita punya Instagram. Kita nak follower kita ramai dulu. Baru kita boleh buat sales nanti. So, buat dulu private account supaya kita boleh tapis prospek yang masuk, and then curiosity customer tu meningkat. Bila dia tengok, kalau dia betul-betul minat, dia akan follow. Kalau dia tak minat, dia tak akan follow. Simple je. So, make sure anda semua private kan dulu account Instagram. Semua dah ada account Instagram ke belum ni? Dah ada ke belum? Cuba share saya, dah ada ke belum ni? Ada, okay. So kalau yang dah ada tu boleh private kan je account. Dah lama betul nak private boleh ke? Boleh. Kalau dah public, lepas tu nak private pun boleh. Tak ada masalah. So memang saya suggest kan untuk private dulu, kumpul orang untuk follow. Lepas orang dah follow, baru kita akan bagi konten. Saya suggest untuk public kan account bila dah mencecah 100,000 followers ke atas. Even ada yang 300,000 follower pun masih private lagi. Sebab kita nak buat duit, kita bukan nak bagi brand kita cantik ke apa ke. Belum lagi, kita kena buat duit dulu. Dah buat sales dulu baru kita boleh buat branding. Okay. So make sure account semua private supaya orang follow dulu. Kita nak pasang gap. Bila orang follow, barulah kita boleh buat content kat dalam tu. Keep customer tu pula. Alright. So ni contoh satu Instagram kan. BP Radian ni dulu 6,000 follower, sekarang dah 20,000 follower dah. Sebab daripada sini je kita orang private account, and then adalah tu punya cara dia. Nanti sebelum first kali pasal ni, pasal nak get ni, kita masuk pasal untuk get dulu Pasal nak get ni, first kali korang kena set up dulu 7 benda ni dekat dalam Instagram. 7 perkara yang korang kena set up dekat dalam Instagram. Yang pertama ialah username atas. Yang atas ni siapa kita. Yang tu username dia. Contoh korang dah ada nama brand dah. Kalau dah ada nama brand, letak nama brand tu, tak ada masalah. Kalau contoh korang agent kepada bisnes orang lain, so korang letak je brand agent. Contohnya brand fashion Bella Amara contohnya kan. So korang letak je Bella Amara .kedah. Contoh. Tapi kalau pegang stok best lah. Kalau saya sendiri ada jual makanan nama dia Dori. Dori Skill. Dori Rangup. Ada brand Dori Rangup.
So brand Dori Ranggup ni saya buat satu brand iaitu Monster HQ. Monster Eat. Jadilah Monster. MONSTET. So semua saya punya agent saya akan suruh letak Monster.Bangi, Monster.Kedah, Alostar ada satu, lepas tu Monster.Kelantan. Sebab apa? Sebab orang akan search brand tu. Bila HQ kami ni buat marketing, orang akan search brand. Bila orang search brand tu, dia keluarlah dekat kawasan dia. So siapa yang jadi agent produk, letak je brand agent tu. Tapi siapa yang buat bisnes sendiri, contohnya education tu sendiri punya kan. So kena letak brand education tu dekat username. Okay, jadi username nama di atas ni. And then yang kedua ialah korang punya gambar. Gambar tu letaklah gambar logo korang lah ataupun gambar produk, tak ada masalah. Okay, and then yang kedua ialah dekat dalam bio. Itu yang penting dekat dalam bio tu. Dekat dalam bio dia ada cara-cara nak tulis je. First kali, kalau tengok dekat atas bio tu dia ada ni kan. Turun 10 kilo 1 bulan. Yang tu nama dia name. Kalau dekat edit profile nama dia name. So semua tahu kan nak guna Instagram kan? Sekejap lagi saya tunjuk lah. So dekat turun 10 kilo 1 bulan tu kita akan letak apa keunikan produk kita. Dekat name kita akan letak apa keunikan produk kita. Contohnya kita buat kek. Kita akan letaklah kek brownies tersedap di Kedah. Contoh. Kalau buat education, English education, best English education platform, contoh kan. So letak apa yang unik tentang bisnes korang. And then dekat bawah tu barulah bio. Dah diet susah nak turun berat, itu barulah bio. So bio ni dia akan mulakan dengan, tengok je sebiji macam ni kan, mulakan dengan masalah dulu, tanya masalah. Dah belajar banyak tempat tapi tak faham English, contohnya kan. Ataupun jual tudung. Nak cari tudung yang anti kedut, contoh. So buat satu soalan. Okay. Lepas soalan bawah tu, barulah bagi solution. Solutionnya apa? Contoh tu, dah diet susah nak turun berat. Solutionnya ialah kami share tips kurus setiap hari. So yang tu solution dia. Simple je. So tu ayat yang kedua. First kali letak masalah dulu. So, kalau apa lagi? Bisnes apa kita ni skincare kan. Dah muka asyik breakout, teruk, banyak jerawat naik setiap hari. Kami gunakan produk XYZ untuk atasi jerawat, contohnya. So yang tu dia punya solution bawah. Lepas buat solution, yang bawah tu sudah 5,347 orang tu telah kurus. Yang tu ialah apa testimoni kita. Apa kita punya testimoni yang berjaya. So kita letaklah berapa orang ke dah dapat, ataupun kita letak dah berapa student yang belajar kat tempat kita, contoh. And then bawah tu baru letak korang punya servis tu, ataupun bisnes tu punya servis ataupun produk. Contohnya nama produk Green Coffee, new online coaching 30 hari. Yang tu produk kita orang, servis kita orang tu. Kalau kita orang, contoh kalau jual produk kurus, kita akan letak new Green Coffee, supplement Green Coffee. Contoh, sebab nama dia Green Coffee produknya. Kalau letak nak jual tudung, new tudung jenama apa? Tudung XYZ anti kedut. Yang tu je. And then bawah tu letak link WhatsApp boleh, link ke Telegram boleh, link WhatsApp lah paling senang, link WhatsApp. So korang kena make sure set up dulu bio tu, okay? Saya try share jap. Saya punya apa? Instagram. Kau nampak tak? Nampak tak? Nampak tak phone saya? Okay, nampak kan? Alright. So kalau tengok dekat phone ni, sekejap ini Instagram saya boleh follow. Banyak lagi. Contoh Monster HQ. Alright. So nampak IG ni 4,800 follower je. Tapi bulan lepas dah 50,000 sale je.
So sebab apa? Sebab kita tapis orang yang follow tu betul-betul. Okay, yang ni saya tunjuk BeFit Radiance. Sekarang dah 20,000 follower daripada 6,000 follower sebelum ni. So kalau tengok kat atas kan, taklah Instagram ni dah buat lah. Kita pergi kat Monster ni Untuk korang edit, korang tekan edit profile. Kat bawah ni kan, ni edit profile ni, korang tekan edit profile. Kat sini lah name ni, name dia akan keluar yang dekat mana? Dia akan keluar dekat atas ni, Dori Rangut Monster yang bold warna hitam tu. Itu korang letak name. Itu korang letak korang punya produk ataupun keunikan dia. Keunikan dia. So dekat bio ni baru yang tadi tu kita akan yang ni kalau makanan tak ada masalah sangat kan. Masalahnya ialah dia nak dapatkan cepat je makanan tu. Orang makan Dori skin ni bukan sebab dia lapar tapi sebab dia tengok orang lain makan. So saya akan letak cuma 100 balang untuk 100 orang. Saya akan letak terus apa promosi. Lepas tu unik dia apa? 5 minit kami sampai. Sebab kita ada ejen seluruh Malaysia. So boleh search je, Monster Kedah. Okay, 5 minit sampai. Itulah dia. Maksudnya cepatlah sampai. And then kita akan cari nak jadi ejen. Ni produk kita orang ialah nak jadi ejen. So dia katakan Monster ni dia akan keluar link 3. Pemenang akan diumum. Itulah. So kat sekarang kat sini kita orang fasa grow. Fasa grow ni kita akan buat kontes, kita akan buat marketing. Contoh ini, kita buat kontes percuma 100 balang untuk 100 orang. Lepas ni kita buat kontes untuk percuma PS4, TV dan juga vacuum untuk customer. Untuk customer beli tau. So, kalau macam kami brand, bila kami HQ, semua ejen kami suruh buat. Nampak? Dia akan buat IG Monster Penang. So orang Penang nak cari Monster, nak cari Dori dia akan search. Monster Kelantan. Itu. Okay. Ni contoh satu. Bada. Ni pun sama juga. Macam ni kita orang punya brand Bada. So yang ni start dari kosong dah 1,300 follower. Dia punya USP dah apa? Dia punya name dia Pakar Digital Marketing 2020. Ingin mula bisnes, yang tu dia punya apa? Masalah dia kan, ingin mula bisnes tapi tak tahu macam mana. Nak jana 10,000 sebulan, join Telegram Akademi Bada. So setakat ni kita tak ada produk lagi kat sini, tak ada servis lagi nak buat. So kita akan buat join Telegram je lah. So bila masuk, orang akan masuk Telegram gitu. Sebab 900 subscriber. So pergi banyak sangat lah. Banyaklah bisnes-bisnes yang ada. Contoh satu lagi saya punya stokis, dia buat brand sendiri. Fit TKO. Allah. Ini semua jual produk Pak, green coffee juga. And then ada banyak lagi So saya share balik. PowerPoint ni. Alright. So yang tu cara-cara untuk membuat bio. So set up kedai dulu. Ni kedai korang ni. Korang kena set up kedai dulu Set up signboard apa semua. So faham cakap ni? Kalau faham cuba komen sikit. Faham. Faham ke faham ni? Alright. So korang nak tak saya komen satu Instagram korang? Cuba siapa yang cepat bagi nama Instagram ni saya buka terus. Saya komen apa yang boleh baiki. Tulis terus nama. Korang punya nama Instagram. Okay. Pergi. Arisha S. Cepat komen nak repair. Alright. Share sekali. Yang ni kan? Okay. So apa yang siapa ni? Arisha boleh repair. Yang ni semua dah okey dah ni. Dia punya feed semua dah okey. Kita akan cerita kat bio dulu Dekat bio first sekali more scarf.
Oh, yang ni dia punya color-color. Okey yang ni. Sebab kalau untuk fashion dia tak ada masalah tau. Dia tak ada apa, nak cari tudung susah ke, tak ada. Dia punya unik je lah kat gambar dia. So macam ni dah okey dah untuk buat. Cuma private kan je. Private kan. So lepas ni bila review, yang ni pernah main review ke ni? Review ada review tak? Tengok kat tag sikit. Ada agent-agent sekali So kalau ada agent-agent boleh private kan account ni. So bila private, bila Harisha.scarfhq ni buat marketing nanti, buat review ke, buat apa ke, nanti kita akan share cara untuk get customer. Sekarang saya tak kedai dulu. Bila dia buat marketing ni, barulah orang akan follow. Lagi ramai follower, lagi besarlah kebaran kalian untuk buat sales nanti. Buat private kan dulu je. Bagi orang follow. And then dekat feed ni dah okey lah sebab dia punya posting ni macam cantik je kan. Cuma kena ada posting model juga lah. Okey lah ni ada juga mana model yang tak gambar gini lah. Video-video macam ni kan. Boleh. So setakat ni tak ada masalah dah. Cuma private kan je. Private kan je. Okay, kita tengok yang lain Tengok Smudge. .hr. Okay. Yang ni pun private kan je. Sedap lah tengok ni. Kalau dekat ni dah beli dah ni. Kat mana ni? Ada lah. Kat mana ni? Macam petani. Post lah, post. Post brownie sampai-sampai lah. Boleh-boleh nanti kita turun SP kita beli. So, apa komen saya ialah private and then dekat name ni. Yang bold ni kan, smudge.hr ni, yang ni account business betul tak? So, tukar kepada private account dulu. Maksudnya macam mana? Pergi dekat setting tepi ni. Setting. And then dekat account. Okay. Switch to personal account. Switch to personal account. And then baru boleh private. Nak private kat mana? Dekat privacy, account private. Saya tak private sebab saya buat business profile. Sebab apa? Yang ni cara saya lain. Yang ni saya tak buat private sebab saya ni diri saya je. Bukan saya nak promote apa-apa pun. Tapi kalau business saya baru saya promote. So kalau business, dekat name smudge.hr ni, yang warna hitam ni, yang bawah, yang atas tulisan product/services. Okay. Yang atas tulisan product/services kan ada smudge.hr. Yang tu tukar kepada unik. Contohnya boleh buat fokus apa? Fokus contohnya brownies kan. Brownies apa unik dia? Brownies apa nama ni? Brownies salted caramel. Sedap kan. Contoh kan, brownies salted caramel contoh. So apa yang paling laku keras dekat smudge.hr ni? Yang paling laku keras tu lah tulis dekat name tu. Brownies bla bla bla. Kalau bukan brownies apa cupcake. Apa yang sedap lah. And then dekat bahagian bio dia tu, batik kayangan harga marhain. Macam. Boleh kat tu. Nampak hype kan. Kek batik. Sedap pun tengok ni. Order. So, dekat bahagian bio pula, boleh buat tambah dekat atas dia. Piknik, birthday party, farewell tu, tambah dekat atas dia tu, boleh buat satu COD. Boleh tambah COD lah sebenarnya. Ataupun kalau boleh cepat siap kan. Contohnya 3 hari siap, boleh letak 3 hari siap. Kalau letak masalah lagi best ni. Contohnya susah nak beli kek tapi apa masalah orang nak beli kek tapi takut tak sedap. Contohnya jangan risau, smudge.hr ada. Gitu. So komen saya yang pertama ialah dekat name tu
Name tu, name dekat sini edit profile, dekat name ni. Dekat name ni. Name tukar kepada apa yang paling laku. Contohnya batik kayangan harga marhain. Lepas tu yang kedua tambah dekat bio tu, dekat atas piknik birthday party farewell tu tambah satu masalah ataupun keunikan produk tu. Tambah kat situ. Dan yang ketiga ialah private kan account. Private kan account. Nanti ramai orang follow, barulah best orang nak membeli. Okay. So kita pergi balik ke sini. Alright. Okay, next ialah story highlight. Yang ni pun untuk korang set up juga. Korang set up juga story highlight. Saya tengok semua dah ada story highlight kan. Semua faham-faham kan. Terbaik. So, story highlight tu korang boleh buat tip cara guna, testimoni. So that kan, bila orang nak follow, bila orang dah follow nanti, orang tak terus membeli. Orang akan tengok dulu. Apa story dia buat. Apa feeds yang dia post. Apa story highlight yang dia buat. So, buat dulu story highlight ni. Boleh buat apa? Cara guna, testimoni, FAQ, apa promotion yang ada, macam yang macam yang tadi buat lah, 2 orang tadi buat ni, 2 IG ni, dah perfect lah. Dah perfect lah, dah boleh lah. Tinggal nak tarik customer ni, kedai dah complete dah tu, tinggal nak tarik customer je. Contoh macam Arisha tadi kan ada Q&A, ada campaign, kita bantu kita, terbaik. And then ada influencer yang promote. So, memang okey lah sebenarnya. Tak ada masalah. Tinggal nak tarik orang je. Okay, story video. Okay, next ialah Instagram feed. Nak posting Instagram feed pun saya tengok yang lain semua dah okey. Kalau kau nak belajar yang lain yang tak ada tu, boleh belajar dengan ni. Boleh belajar nak buat Instagram feed dengan Arisha dengan Syazwani ni. Sebab dia buat perfect lah. Kalau fashion memang kena cantik. Kan? Kalau fashion feed dia kena cantik. So dah perfect. And then kalau yang makanan, feeds dia kena banyak lagi makanan yang nampak meleleh. Sebab itulah USP dia. Boleh cari juga makanan-makanan yang dekat tempat lain. Contohnya dekat IG lain, letak kat situ. Nampak cantik, nampak sedap je kan. Tak kisah kalau nak susun ke tak susun ke, tak apa, tak ada masalah. Tapi posting kena banyak. Okay? Saya boleh kata setiap hari at least buat satu posting. Setiap hari buat satu posting feed. And then buat, kalau saya lah, buat 5 story. Hari-hari kena buat. Satu posting feed, 5 story. Satu posting feed, 5 story. Okay? Kena sentiasa update supaya orang boleh nampak. Ni fasa keep tau, ni fasa keep. Jadi kita masuk gap. Sekarang kita set up kedai semua kan. Alright. Ni tak nak, ni tak best. Okay, 10 tajuk posting feed. Kita tengok. Okay, kalau contoh korang boleh juga kita masuk dekat feed dulu, halang-halang kita nak set up kedai ni kan. So apa yang korang boleh update kat feed, testimoni, tips. Kalau buat education kan boleh update testimoni orang tu ni, ataupun dekat dalam kelas tu tengah mengajar, hari ni mengajar berapa orang budak, and then tips macam mana nak bagi budak boleh pandai cakap English, apa satu tips yang dia boleh guna. Lepas tu boleh update motivation, inspiration ataupun isu-isu semasa. Itu pun boleh update waktu tu. Boleh update dekat dalam feed. Sama juga dekat dalam story. Dekat dalam story pun boleh update yang tu. So, kalau kita tengok balik tadi kan, kita tengok balik ni sekejap. Jauh sangat. Nampak. So sekarang korang dah readykan kedai dah. Saya boleh bayangkan korang dah readykan kedai, keep kedai ni. So bila korang dah readykan kedai, tinggal masa untuk korang get customer, dapatkan customer. Macam mana dapatkan customer? So sebelum kita masuk tu, ini topik last ni, nak dapatkan customer ni. Sebelum kita masuk ni, korang faham tak tentang setup kedai ni, bahagian keep setup kedai kita? Faham tak tentang bio, tentang feeds, tentang story highlight? Buat satu posting feed dan juga 5 story highlight setiap hari. Faham tak apa yang saya share ni? Kalau faham cuba komen sikit faham. Kalau faham cuba komen sikit faham.
Yang dah buat insya-Allah dia faham kan, nampak ah. Faham. Yang fit tu kena selang-seli ke untuk setiap hari? Fit tu setiap hari sekali. Setiap hari sekali. Ha. Yang fit setiap hari buat satu posting. Kalau nak buat macam ada tulisan-tulisan tu bolehlah buat selang-selang ke kan. Contohlah share sekali kan. Okay, faham, clear, alright. Saya share apa tadi ni? Okay. Contoh macam saya buat dekat feeds ni. Yang ni gambar apa? Yang ni gambar biasa. Saya akan pakai semua satu filter sama. Dulu saya tak buat. Dulu macam serabut kan. Lepas tu saya saja nak buat yang ni so that bila orang datang nak follow, orang akan tengok feed dulu. Apa dia buat ni? Oh, dia nak ada. Nampak ni kek saya beli ni, nampak. Kena apa tau ni? Kena ada unicorn lah, apalah. Lepas tu yang ni tentang inspiration dan juga motivation. Saya akan letak kat tengah sini. And then kalau semua ni pasal bisnes lah sebenarnya. Pasal bisnes kan. Saya coaching orang. So sebab apa? Sebab saya nak orang follow ni orang yang bisnes je. Saya tak nak orang follow ni orang yang nak main-main ke. Tak nak. Follow orang bisnes je. Ni order-order customer. So saya akan letak yang orang bisnes nak tengok kan. Baru bila saya buka agent ke, buka kelas ke orang nak join. Okay. Ni green goldfield dulu ni. Ya. So itu dia punya posting. Dia tak kisah nak buat susun macam ni boleh. Sebab saya dah test. Buat susun dengan tak susun dulu sama je. Sama je. Macam ni tak susun tapi sama je. Orang still follow. Kalau contohnya Monster HQ. Macam ni susun. Ni testimoni. Yang ni agent ambil. Macam ni kan. Monster ni saya fokus untuk agent. So saya nak agent je yang masuk. Bila saya nak agent yang masuk, saya tak nak, bukanlah saya nak agent je. Saya target untuk dapatkan agent. So dekat dalam ni saya akan letak yang agent dah banyak. Agent ambil stok lagi. Supaya orang masuk ni akan jadi agent. Ni kita orang post. Kita orang makan. Yang ni untuk yang makan-makan. Ni agent lah stok. Nampak? Sebelah kanan semua stok, sebelah kiri semuanya pasal makan, pasal dori tu. So barulah dia akan nampak orang yang masuk tu dia nak beli boleh juga, dia nak jadi agent pun boleh juga. Kalau nak jadi agent dia akan PM kita orang. Kalau nak beli dia akan search kat mana, kat Kelantan, KL. Okay, kat KL dia akan search beli. Okay. So, make sure private dulu, barulah kita boleh buat orang ramai follow. Okay, kita masuk dalam topik yang terakhir. Okay, kita pergi dekat PowerPoint. So, yang last sekali ialah tentang get. Macam mana kita nak get customer ni? So, sekarang kita dah ada kolam. Okay, saya bayangkan apa yang kita ada ni ialah kolam. Dalam kolam tu sendiri, kita kena bagi ikan tu makan. Lepas tu baru kita pancing dia. Baru kita boleh masak. Bagi dia gemuk-gemuk, so kita pancing dia masak makan. So, bagi ikan tu makan ialah konten. Kita share konten yang dia nak tengok. So, kita dah siap kat Instagram tu. Tapi kenapa sale tak banyak? Sale tak banyak ialah sebab kita tak tarik ikan baru masuk. Tak tarik orang baru untuk follow. Tak tarik pun orang baru untuk follow. So hari ni saya nak share dua cara. Satu cara yang percuma untuk kita tarik orang untuk membeli dengan kita. Satu cara percuma dan satu lagi ialah cara yang berbayar. Cara yang low cost je, tak tinggi pun. RM30 boleh, RM100 boleh, bawah RM100, RM10, RM20, RM30, RM40 boleh. Cara ni pun boleh tarik orang untuk follow. Macam mana cara dia? Okay, kita pergi yang free dulu . Kita pergi yang free dulu.
Free dulu saya panggil dia teknik DFM. So cara yang paling basic iaitu follow dan unfollow. Cara ni memang basic gila. Tapi dengan cara ni lah kita boleh buat juga sales sebenarnya. Tapi kita kena limit lah. Biasa bila teknik free dia akan limitation dia tinggi. So itu biasa. Bila free je nak buat, kita akan bayar guna masa kita. Akan ambil masa lama sikit. Tapi kalau teknik yang berbayar, dia akan cepat. Kita share dua-dua. First sekali ialah teknik free. Teknik DFM, okay? So, teknik DFM ni ialah teknik follow dan unfollow. Macam mana kita nak buat? Korang kena follow Instagram customer korang je. Jangan follow siapa-siapa. Follow target customer korang 500 sehari. 500 orang sehari. Tapi jangan terus follow 500. Korang follow sejam berapa. Contohnya korang buatlah 10 jam punya kerja. So sejam 50 account. Tapi jangan terus follow 50 sekaligus. Sejam tu bahagilah 10 minit 10 account. Lepas 10 minit 10 account. Lepas 10 minit 10 account. So setiap 10 minit anda follow 10 account Instagram. Okay. Belum tu lagi. Lepas follow, sekarang limit dia berapa sejam? Limit dia 50 sejam. Tapi dia bukan limit sejam tau. Dia akan limit, kalau contoh laju sangat, nanti dia limit. Contohnya seminit tu terus follow 50, nanti dia limit terus. So kita buat 10 minit, 10. So contohnya kita buatlah seminit satu account. Suatu lepas seminit satu account lagi follow. Lepas seminit satu account lagi follow. Okay, yang ni memang teknik free. So akan makan masa sikit lah. Buatlah 10 jam sehari. Nanti korang dapat lah dia punya hasil dia. Tapi belum tu je. Lepas dah follow, buat yang ketiga ni iaitu like gambar follower. Like gambar yang kita follow tadi tu. Lepas dah like, belum habis lagi. Lepas dah like, kita buat engagement dengan dia. Macam mana? Kita komen dekat gambar dia. Like gambar dia, lepas tu komen kat gambar dia. Buatlah dekat 2 gambar ke, 1 ke 2 gambar ke. Nak lagi best, korang boleh direct message DM account tu. Tapi DM ni limited lah, korang boleh buat 200 account sehari. So macam biasa, setiap 10 minit tu korang boleh DM 5 account. Lepas tu sejam, lepas 10 minit lagi DM 5 account lagi. DM lagi 5 account. Okay, so 3 cara ni untuk korang buat. First kali follow, yang kedua ialah apa? First kali follow, yang kedua ialah buat engagement, komen. Komen dan juga bagi emoji ke dekat gambar dia. Yang ketiga ialah DM dia. Tapi kalau DM tak boleh, boleh buat follow, lepas follow boleh komen. Okay, like, follow, mula-mula follow dia, lepas follow kita, sorry ada 4 lah kan tadi kan. Mula-mula follow, lepas follow kita like, lepas tu kita komen gambar dia. Yang ni yang paling penting. Extra bonus yang kau boleh buat lagi, DM dia. DM, itu best. So nak DM apa? DM je, terima kasih sebab approve, follow kan. Ataupun DM je, buat kat story dia ke, cantiknya. Contoh jual skincare kan, lepas tu ada dia buat story gambar muka dia kan. Kita DM lah. Kita reply, cantiknya kulit. Contoh kan. So yang ni teknik free. Banyak lagi cara yang kita boleh guna, ni salah satunya. Kalau segan boleh guna tu je. Follow, like dengan komen. Komen je apa yang dia nak, apa yang dia tulis kat situ. Okay, saya tunjuk contoh Saya tunjuk contoh terus. Okay. So contohnya siapa customer saya? Kita tengoklah customer saya ni yang contohnya saya akan cari contoh dekat seafood bag. Ni kan orang bisnes juga. So customer saya pun orang bisnes juga. So saya boleh saya tak nak cari dia. Okay, satu lupa cerita. Itu step dia, mula-mula kena follow kan. Lepas follow kena like, lepas tu komen gambar dia. Nak follow siapa? Yang ni follow ni lah bergantung dekat bisnes korang.
Contohnya kalau buat bisnes bakery tapi dekat Jitra kan, so korang boleh pergi dekat place atas ni, korang search dekat Jitra. Jitra pula apa, SP SP. Kau search kat Sungai Petani, dekat sini nampak tak ramai orang ada kat sini. Pergi dekat recent. So dekat sini lah korang punya target market korang. Ini vitamin C. So kalau contoh dia apa, dia kek kan, suka kek kan. So tak kisahlah suka kek ke tak, tapi dia dekat Sungai Petani. So korang boleh lah like gambar dia, lepas like, lepas tu komen. Tapi janganlah yang menjual ni kan. Carilah yang macam ni ke kan. Apa ni, yang ni semua jual. Kalau contoh, siapa customer yang nak beli kek, contohnya perempuan. So carilah yang perempuan, sini beli iPhone, takkan kek tak boleh beli kan. So komen. Lepas tu dia bersama, komen siapa ni. Besar banyak ni followernya. Budak-budak apa? Top kot. So boleh komen. Lepas tu ni jual apa ni? Ni resepinya. So daripada sinilah korang boleh komen, like, so komen. Komen lah, itu kan. Jangan malu. Buat cara free kan. Biasalah tu. So yang ni kalau untuk follow by location. Satu lagi boleh follow by hashtag. Contohnya brownies. Tak baik. Contoh kan, apa yang customer, kalau contoh makanan, yang customer kita akan komen, yang customer kita akan letak hashtag bukannya brownies, tapi dia akan hashtag sedap kan. Sedap gila. Banyak ni tengok makanan. Tapi ni semua orang yang menjual ni. So dapat orang yang menjual, tapi ada tak orang yang komen ni? Orang yang macam ni lah kita kena follow. Follow dia. Lepas tu kalau private tak boleh buat apa lah, boleh follow je lah. Lepas tu macam ni. Ni apa? Ni kitchen juga. Macam ni kan, boleh follow. Ataupun tapi janganlah cari makanan ni, carilah makanan yang contohnya kek kan. Mana komen-komen ni? Ni dia. Ni maybe dia suka makan kan, tapi tak tahu lah dekat kawasan Sungai Petani ataupun tidak. Itu je lah. So kalau contoh apa lagi kalau korang buat bisnes apa tadi? Bisnes tudung ada, lepas tu satu lagi tudung kan. Kalau tudung korang boleh cari contoh model, contohlah saya akan macam ni. Carilah satu Bella Amara So kita jangan follow kat sini. Kita cari orang yang review dekat dia. Ni KL. Apa ni? Gobok Nina. Ni pun bisnes juga. Sebenarnya lagi best kalau korang cari kat sini je. Kan? Orang yang komen ni ini mesti dia suka fashion. So boleh follow dia. Ni lah, jangan follow kedai. Follow yang ni kan. Entrepreneur. Tengok dia pakai tudung yang sama macam korang jual. Kau pun follow dia. Like gambar dia. Lepas tu komen. Tapi ni semua ejen-ejen dia. So kalau nak kurangkan ejen-ejen komen tu, cari siapa model-model yang dia selalu review. Ni yang model. Ni biasa. Tapi boleh juga ni. Orang yang pakai tudung juga kan. So boleh follow dia. And then tengoklah siapa kawan-kawan dia yang komen semua tu. Boleh juga follow dia. So korang kena banyakkan survey kat situ. Target 10 minit buat 10 account. Settle lah.
Follow like gambar dia pun okey juga kan. Follow lepas tu follow likers gambar dia. Likers kurang sikit lah, better yang komen. So yang komen tu yang quality sikit. Kalau buat business lagi best. Yang business tu boleh pergi dekat saya punya Instagram. Contohlah kat gambar ni, siapa yang komen? Nampak yang komen founder. So kalau nak jual kelas bisnes kat dia, bolehlah like gambar dia kan. Like. Nanti dia perasan lah. Lepas tu business owner juga. Okay. Macam tu juga lah. Kalau saya nak tambah follower secara percuma, saya pergilah dekat contoh Sifu Jamal kan. Mesti ramai orang yang komen. Orang-orang bisnes juga. So inilah saya komen, saya follow dia. Lepas tu saya follow dia. Tapi saya tak nak sebab saya tak buat free marketing. Saya akan buat semua berbayar. Sebab saya tak cukup masa untuk buat benda tu. Sebab bila kita buat benda free, kita akan kena korbankan masa. Bila kita buat benda berbayar, kita akan korbankan duit. Itu biasa. So, yang kita dah settle yang teknik percuma. Yang next ialah teknik berbayar. Teknik berbayar ni simple je. Okay. Teknik berbayar ni simple je. Sekejap. Kita buat ni dululah. Saya share last ni pasal teknik untuk buat marketing secara berbayar. Mana dia? Alright. So, teknik untuk marketing secara berbayar ni, saya stop share dulu. Semua boleh tengok muka saya sebab tak ada slide. So, teknik untuk marketing berbayar ni sangat senang dan simple sebenarnya. Cara ni ialah yang pertama, korang boleh pakai review, paid review. Paid review ni maksudnya korang akan bayar satu Instagram tu yang follower dia ramai. Korang akan bayar dia berapa amount yang dia setuju lah untuk bayar, and then dia akan letak posting korang atau produk korang dekat IG dia. Contohnya korang nak buat, contoh Ijmal nak buka kelas untuk buat website. So Ijmal bayar saya untuk saya buat posting dekat profile saya. Contoh macam tu, paid review. Tapi kalau pandai sembang boleh dapat free review. Kan? So itulah yang pertama, paid review. Yang kedua ialah dengan ads. Instagram punya iklan. Tapi Instagram punya iklan pun saya akan target orang untuk follow je. Untuk follow kita. Sama juga dengan review. Contoh kan. Barulah kita tunjuk. Ada dua tu je lah sebenarnya. Dua tu je. Yang pertama ialah review. Okay. Untuk review ni kita akan target untuk orang follow kita. Contoh macam saya review dekat ni, Nami. Contoh saya review dekat Nami. Okay. Dekat Nami ni, dia akan buat posting ni. Saya akan bayar dia tau. Saya bayar dia. Tak yang dua. WhatsApp dia sini. Saya bayar dia lebih kurang RM200. RM200. And then dia akan buat video dia makan dori ni, nampak? Dia buatlah filter ikan. Dengan filter ikan dia. Lepas tu makan dori rangup. Ni kan filter muka ikan. Kelakar. And then dia akan tag saya punya IG dekat bawah ni, nampak? Sekali Makonah punya comeback, terima kasih bagi idea pick up line. Serius korang kena cuba krepek kulit ikan dori by Monster. So orang akan buka Monster ni kan. So bila orang buka Monster ni, kalau contohlah saya buka daripada Instagram lain lah. Pada HQ kan. Nami. Okay. Kita buka ni, orang akan tengok, ui Monster apa ni? Orang akan nampak macam ni. So bila orang nampak macam ni, barulah orang nak follow. So bila kita dah set up kedai kita kan, bila kita dah set up kedai kita, gambar, ayat, bio semua, kita bayar orang, and then kita akan target untuk orang follow. So berapa orang yang follow? Nak tengok tak berapa orang yang follow ni? Korang boleh cari je, banyak je orang yang buat RM10, RM20, bergantung dekat follower dia. Sekejap saya tengok berapa Lebih kurang 300 orang yang follow itu. Nampak? Ada lagi ni 124 lagi yang baru request.
Hari tu 300. Lepas tu kita orang dah approve. Nampak? Bukan. Hilang dah yang mana dah approve tu. Archive story sini. Ni salah seorang tim saya lah yang lain. Nampak ni? Yang ni 9 Disember hari itulah. April lebih kurang 300 orang. Daripada kita bayar orang lain and then orang lain akan review kat kita. Dapatlah 300 follower. So, kita target follower dulu. Follower dah masuk, dia follow kita, barulah kita akan share. Nak jadi agent, nak beli kat mana, kat sini. And then, kita akan share yang tip tadi. Kita akan share content tadi. Testimoni, tip apa semua. So, lepas kita dah siap kedai, baru kita tarik orang masuk. Cara pertama adalah dengan follow. Dua cara tadi. Nak tarik orang masuk ada dua cara. Yang pertama ialah cara percuma. Cara percuma ni yang ada kena follow, like, komen. And then cara yang kedua ialah cara berbayar. Cara berbayar kita gunakan review. Yang pertama kita gunakan review. Yang kedua kita gunakan Instagram Ads. Yang ni cerita lain lah nanti. Instagram Ads ni panjang cerita ni. Seharian boleh jadi. So kita akan buat iklan, kita bayar dekat Instagram. And then kita bayarlah contoh RM10, Instagram akan keluarkan iklan kita dekat target-target kita. Yang ni teknikal sikit. Tapi apa korang yang boleh guna, yang boleh start dulu ialah review. Boleh cari dulu Instagram. Macam mana nak cari Instagram untuk review? Nak cari Instagram untuk review contoh macam makanan. Cari je lah. Contoh kau kena tahu satu makanan macam Khairul Amin. Saya nak review kat Khairul Amin pun boleh. Tapi Khairul Amin ambil RM30,000 untuk review dengan dia. RM30,000 untuk review dengan dia. Sebab dia ada 2.7 juta follower. Tu tak ada masalah lah nak bayar RM30,000 tu. Maybe sales saya boleh dapat RM300,000. Nampak? Yang penting cost kita make sure 10% je. Kalau kita bayar RM30, kita target kita dapat 300 sale. Gitu. So, nampak tak? Satu gambar dia like 100,000 like. Video dia 800,000 view. Kalau video yang hit 1 juta view, bayangkan 1 juta orang yang tengok korang punya posting. Agak-agak berapa follower boleh masuk. Kalau yang Nami tadi ni je. Okay. Yang Nami ni bayar 200, dapat 40,000 orang masuk. View. 40,000 orang tengok, 300 lebih orang follow kita. Nampak? So, cara-cara korang nak cari ialah cari dalam korang punya niche, korang punya kategori. Kalau makanan, cari Instagram makanan. Tapi jangan macam ni mahal sangat. Okay, cari yang murah-murah sikit. Apa lagi makanan? Baby Tora kot. Ni fans. Ni. Baby Tora. Kita buat review makanan, nampak? Dia makan. Kita orang pun dah bayar. Tapi kena tunggu apa? Kena tunggu turn lah dia buat review. So bayar berapa ratus lah. Dapatlah 100,000 view ni. Kan? So korang boleh cari makanan. Kalau fashion lagi best. Sebab fashion cari yang model-model. Contohnya lah saya nak cari model kalau perempuan-perempuan tahulah kot model-model untuk apa ni? Untuk fashion. Macam ni contoh satu brand saya juga. Tapi ni dah lama tak buat ni. Last bulan 6 hari tu. Lepas tu tak ada stok. Contoh kat sini kan? Nur Dina. So 95,000 follower. So berapa saya bayar dia? Bayar dia nampak. Kita deal lah. Macam nak deal? Kita DM dia. Hai salam. Saya owner Tidur. Nak berapa harga review? Dia buat story, gift. Bagi gift RM100 je. So bayarlah RM100. 60. Lepas tu minta lah diskaun. RM60 boleh tak? Nampak tak? RM60. And then bayar dia RM60. Bayar dia RM60, dia buat review. Banyaklah dapat follower. Nampak tak? Ni daripada kosong dah jadi 500 follower. Daripada kosong. Contoh macam ni lagi. Cik Matarab. Ramai lagi lah. Korang boleh tekan dekat bawah ni. Tengok macam ni.
apa ni? Berapa follower dia ni? 100,000. Boleh juga. Lepas tu cari lagi. Siapa lagi ni? Carilah yang dia punya feed dia fashion je kan. Contoh sini. Nampak tak untuk fashion? Banyakkan review. Sebab review tu akan suruh orang follow IG kita. Bila orang follow, lagi besarlah kebayaran kalian untuk dia untuk dia apa? Untuk dia stop share dulu. Habislah. So bila orang follow, lagi besarlah kebayaran kalian untuk dia membeli. Sebab kita dah tarik orang masuk ke dalam kita punya Instagram. Okay? Alright. So setakat ni korang semua faham? Kita dah sampai di penghujung je ni. Setakat ni korang semua faham ke faham sangat ni? Faham ke faham sangat ni? Setakat cara-cara kita nak buat Instagram marketing. Simple je. Faham sangat-sangat dah ni. Faham sangat-sangat dah. Alhamdulillah. Terbaik. Faham sangat-sangat. Okay. So setakat ni banyak lagi sebenarnya ilmu-ilmu yang kita boleh kongsikan, tapi kita kekurangan masa lah sebenarnya kan. So nanti insyaAllah bila saya buat kelas lagi nanti, korang bolehlah join juga untuk kita refresh balik kan. Sebab setiap kelas kadang-kadang input dia berbeza, korang boleh dapat benda-benda baru. So kita akan fokus ke Instagram dulu. Macam yang dah ada kan, Arisha, lepas tu ada tadi apa, Smudge. Yang tu nampak boleh pergi tu. Tapi yang penting kena tarik orang masuk dulu. Boleh ke nak slide ni? Boleh, saya akan bagi recording ni. Boleh tak masalah, saya bagi recording ni untuk korang refresh lagi nanti Okay, so kalau faham sekarang ni, saya nak minta satu request dengan korang, boleh? Minta satu request dengan korang ni. Nanti lepas kelas ni ke, korang buat satu video. Boleh tak? Ataupun ayat ke, buat satu video ataupun ayat. Korang share apa 3 benda yang korang dapat daripada kelas ni. 3 benda yang korang dapat yang paling bermakna, yang paling bermakna lah dalam kelas ni, yang boleh ilmu-ilmu baru ke, boleh tak? Buat video, share 3 benda yang korang dapat, and then boleh send dekat saya send kat Ijmal lah. Send kat Ijmal. Boleh send kat Ijmal. Ataupun Ijmal nak buat group ke nanti, boleh juga kan. Boleh Ijmal Ijmal ada tak ni kan. InsyaAllah boleh. Saya nak minta tolong korang buat, kalau tak nak, kalau segan buat video pun boleh juga buat tulisan ayat. Saya nak tengok apa yang korang dapat kan. So bila korang dapat, barulah saya boleh improve lagi. Mana tahu nanti kalau banyak feedback ni, saya boleh buat lagi kelas free macam ni ke kan. InsyaAllah boleh Yes, thank you. Yang boleh ni lah yang sporting right. Okay. Alright. So terima kasih semua yang hadir pada pagi ni, yang sudi mendengar 2 jam sejam lebih lah kan. Yang sudi mendengar ni di dalam kelas. Saya akan panggil kelas ni kelas KISS. KISS. Kelas Instant Sales Secret. Saya akan bagi kelas ni macam tu lepas ni. Mana? Sekejap saya tunjuk dia punya poster dia. Okay. Nak bagi feedback tu dekat mana? Buat group lah Ijmal lah. Bagi kat dalam group. Kalau segan bagi dalam group, PM kat Ijmal lah. Ataupun boleh Ijmal bagi nombor saya ke. Nanti saya boleh review. Okay, sekejap. Nombor hang mahal nak bagi. Uish. Bagi yang nombor 1 lagi. Minta dalam group boleh. Okay, ada ni. Alright. So inilah kelas yang saya akan buat lepas ni. Kelas Instant Sales Secret version Instagram. Akaun SG banyak, berlambak, tapi sales sendu.
Jangan risau. Teknik yang korang nak belajar ni lah. Kalau korang buat, insyaAllah boleh buat jualan dekat Instagram tahun 2021 ni. Okay? Alright. So, ada apa-apa soalan ke setakat ni? Ada apa-apa soalan ke tak setakat ni? Tak ada kan? Tak ada. Alright, tak ada. Alright, so clear semua. Alhamdulillah. Clean and clear. Terbaik. Saya harap korang semua boleh gunakan ilmu ni. Boleh buat. Nanti kalau ada apa soalan boleh tanya. And then minta feedback daripada korang nanti testimoni ya, buat video, buat ayat ke, okay. So terima kasih semua untuk hari ni yang sudi mendengar ni. Saya nak minta satu lagi. Saya sebut pagi, korang reply pagi dulu, boleh? Okay. Ready. Saya sebut pagi, korang reply pagi. 1, 2, 3. Pagi. Sekali lagi saya nak record je. Lupa nak record tadi. Sekejap. Okay, saya sebut pagi, korang sebut pagi tau. 3, 2, 1. Pagi. Macam kelas kita pagi ni dengan student-student UUM Entrepreneurship semua ni. Terbaik, mantap. Okay semua. Terima kasih semua yang sudi berada kat dalam ni. Segala yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk semua datang daripada saya. Saya minta maaf jika ada kekurangan, jika mengambil masa anda semua. Terima kasih semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin. Okay semua, thank you. Bye-bye.